Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kami baru pulang daripada melawat kilang pemasangan motosikal Modenas di Gurun Kedah. Dekat sana ada banyak berita baru yang kami terima. Berita panas ni. Oleh itu, pada anda di luar sana yang belum lagi menekan butang subscribe, butang lonceng, butang like, butang share, tekanlah sekarang. Jangan lupa Mekanika pun dah ada TikTok. Subscribe lah sekali. Support lah sikit. Apa susah-susah? Gunalah Predator Helios 300. Barulah power. Nak lagi power? Jom kita ke roadshow It Lies Within Power by Intel di Sunway Penang. Ada komputer baru korang boleh try dan experience sendiri on the spot dan dapatkan diskaun serendah RM1 dan promosi menarik bawah RM50. Bila tu? Pada 29 Jun hingga 3 Julai 2022. Jom pakai ramai-ramai kita serbu! Pada 1 April yang lalu, lengkaplah pengambil alihan Modenas kepada jenama Kawasaki di Malaysia. So, secara rasminya, Modenas akan menjual motosikal Kawasaki di Malaysia. Okey, Modenas dengan Kawasaki ni bukanlah benda baru. Dalam Modenas ni, sebenarnya Kawasaki dah pegang 19% saham. Dan yang terbaru ni, dia tingkatkan equity tu sehingga 30% dan ada peringkat seterusnya yang dipanggil CPS, Convertible Preference Share. Yang mana benda ni dia akan dalam 2 ke 3 tahun yang Kawasaki akan tingkatkan lagi pegangan dia dalam Modenas sehingga 40% lebih. So proses ni akan mengambil masa yang panjang. So dalam masa sekarang ni, Modenas memang bertanggungjawab memegang jenama Kawasaki di Malaysia. Kenapa? Sebab dahulunya Kawasaki ni dia under KMSB, Kawasaki Motor Sendirian Berhad. Tetapi bila dia nak besarkan dia punya pasaran tu, dia perlu buat lebih daripada sekadar menjual motosikal. Dia kena pasang, dia kena bina motosikal. Jadi dia tahu rakan niaga dia, Modenas ada fasiliti kilang yang bagus semua ni kan. Contohnya di Thailand Kawasaki ada kilang, di Indonesia Kawasaki ada kilang, tetapi di Malaysia mereka tak ada fasiliti yang lengkap. Jadi membeli saham Modenas membenarkan mereka untuk mendapat fasiliti yang Modenas ada. Besar ke kilang Modenas ni? Kilang kat Gurun ni dia boleh pasang lebih 100,000 motosikal setahun. Sebagai perbandingan, total industri volume untuk motosikal dekat Malaysia ni tak besar, 500 sampai 600,000. Kalau Modenas boleh pasang 100,000, weh, meriah juga tu. Okey, sekarang kita tengok berita-berita panas yang berjaya kami bawa pulang daripada Gurun Kedah. Yang pertama iaitu sudah tentu soalan yang panas. Super Cup, Super Moped ataupun Super Cup Chai. Apa cerita ni? Super Cup Modenas 150cc ni? Sebenarnya saya dah tengok motor Super Cup Chai 150cc yang dibuat in-house oleh Modenas. Kalau anda nak tahu, projek ni bermula sekitar tahun 2011-2012 macam tu, yang mana Modenas dia hantar engineernya ke sebuah universiti daripada Austria untuk membangunkan enjin 150cc 4-stroke. Masa ni kita cerita sebelum Waisuku keluar, sebelum RS keluar, Modenas dah buat benda tu. Asalnya enjin 150cc ni mampu menghasilkan 16 horsepower, tapi atas sebab-sebab tertentu projek ni delay sampailah Waisuku launch, RS launch, Suzuki launch, Sim launch, Bentley pun launch kan. Dan Modenas dia ambil keputusan untuk upgrade enjin ni. Dia jadi 175cc. Dia boleh keluar sehingga 17 hingga 18 horsepower. Berapa belanja dia orang dah keluar? Mengikut siasatan kami, lebih 10 juta ringgit dah habis untuk melabur dekat projek Super Moped ni. Dan tak tahulah, ujung-ujung projek ni batal. Sebab apa? Sebab ketika dia sedang bersedia untuk dia keluarkan, kos meningkat dan dalam masa yang sama competition dalam 150cc ni dah penuh dalam pasaran. Jadi dia tak ada pilihan dan katanya juga kalau dia keluar Super Moped Modenas ni, harga jualannya daripada 10 sehingga
RM13,000. Wah, RM13,000. Payah juga orang nak beli ni. Tetapi sewaktu kami melawat kilang ni baru ni, okey, Encik Roslan Roskan iaitu CEO baru Modenas ni, dia ada bagi tahu bila kita orang tanya. Dia ada bagi tahu yang projek lama tu kita scrap, buang terus. Okey, kita kena buat projek baru kalau nak keluarkan 150cc. Projek baru, okey. Yang ini dia akan buat dengan Kawasaki. Mungkin ada yang tanya, Kawasaki mana ada motor kecil? Bukankah Kawasaki dah cakap dulu dia orang tak nak buat motor kecil, dia orang nak buat motor besar je. Betul. Dunia berubah. Kawasaki sebenarnya dia ada je motor kecil, dia ada Z125, dia ada Z250SL tu single cylinder boleh je di-stroke kalau dia nak buat kan. Cuma pada masa itu dia kata dia tak nak buat. Tapi dengan rakan niaga yang baru ni, pasaran yang baru, Kawasaki sedar sebenarnya Super Moped, Super Kapca 150cc ni market dia memang sangat besar dan sangat bagus. Ya, betul. Anda tidak salah dengar. Atau selewat-lewatnya pada awal bulan Ogos nanti. Yang mana pada masa itu Kawasaki akan melancarkan model CKD pemasangan tempatan dekat gurun tu dan juga CBU model import daripada Jepun. Kita mulakan dengan model CKD. Model apa dia nak jual ni? Okey, dia akan jual Ninja 250, Ninja 250 ABS, Z250 ABS dan satu lagi motor yang dia orang tak nak bagi tahu ataupun dia tak sure nak jual yang mana satu. Cuma kami boleh agak-agak sebuah motor 650. Maybe Vulcan S650 atau maybe Versys 650. Kemudian dia orang juga akan bawa masuk model import penuh CBU lah. Okey, model apa yang dia bawa masuk? ZX10R, Versys 1000 SE, ZX6R dan juga Ninja 1000 SX. Okey, kenapa ada dua jenis? Dia macam ni. Fakta yang kami akan kongsikan kepada anda hari ini ialah, okey, Modenas akan menjual motosikal Kawasaki menggunakan jenama Modenas untuk motor-motor 650cc ke bawah. Maksudnya apa? Modenas Ninja 250. Tak pasti sama ada Modenas Ninja 250 ataupun Modenas 250. Tapi motor 650cc ke atas akan menggunakan nama Kawasaki. Kawasaki GTR, Kawasaki Ninja 1000, something like macam itulah. Fakta seterusnya, Kawasaki ZX25R Ninja 250 4 silinder yang sangat lama ditunggu oleh rakyat Malaysia. Okey, kalau masa 90-an dulu Kawasaki ni dia king. Dia dah buat 250 4 silinder yang kita panggil tu Ninja ZSR mesin basuh tu yang ada 2 hos besar atas tangki tu kan. Okey, sekarang yang moden dia dah keluar. Dekat Indonesia dah ada, dekat Thailand dah ada, dekat Filipina dah ada, dekat Japan pun dah ada. 250cc, 4 lejang, 4 silinder, 51 horsepower. Menarik kalau tengok dia punya angka. Yang ini motosikal 250 paling canggih dalam dunia pada hari ini. Dia ada traction control, dia ada riding mode, drive by wire, dia ada segala-galanya teknologi motor besar pada sebuah motor 250cc. Apa ceritanya ni? 2023, tahun depan confirm masuk model ni. Cumanya dia orang belum decide sama ada nak bawa CBU fully import ataupun CKD pasang dekat gurun. Pada pendapat saya dia akan bawa masuk CBU dulu. Okey, dia akan test dengan model CBU, kemudian kalau laku mungkin dia buat CKD. Sebab CKD untuk model-model yang canggih macam ni memerlukan kemahiran yang tinggi dan memerlukan masa untuk training, untuk mesin, untuk equipment semua. Jadi berapa agak-agak harga dia orang nak jual ni? Okey, sebagai perbandingan, dekat Indonesia, negara kelahiran dia jual bermula 28,000. Dekat Thailand 36,000. Dekat Filipina 35,000. Sebab dekat negara luar Indonesia ni memang dia orang import daripada kilang luar. Kalau kat Malaysia jual berapa ni? Kami rasa kalau CBU import atas 30. Kalau dia pasang dekat Malaysia mungkin boleh dapat bawah 30, tapi hujung-hujung lah 29 ke 28. Yelah, CBR yang biasa tu pun 2 silinder tu pun dah 28, 27. Seterusnya, kalau saya sekarang pakai Kawasaki, mana nak cari spare part ni? Payah ni, daripada tahun lepas lagi susah. Okey, dia macam ni, untuk spare part service center, untuk owner yang tengah pakai Kawasaki sekarang, boleh terus servis dekat kedai Kawasaki dulu. Green Shop, Kawasaki Green, Ninja Shop, boleh. Sebab Modenas dan Kawasaki sekarang masih support hantar spare part, hantar alat ganti kepada kedai-kedai yang asal ni. Tapi
dalam masa yang sama, Modenas Kawasaki sekarang, dia develop networking dia. Sekarang dia dah ada 20 dealer yang dipanggil Kawasaki Shop. Dia orang katanya dia nak expand lagi sehingga 40 dealer. Ada satu soalan. Apa salah susah-susah nak cari dealer-dealer ni? Pakai je lah yang lama. Okey, dia macam ni. Bukan semua dealer Modenas ni berkemampuan untuk membuat big bike atas 250cc. Dan juga bukan semua dealer Kawasaki ni ada kemampuan untuk buat motor kecil. Lagi baik dia train daripada awal dan lahirlah dealer-dealer baru ni. Yelah, baru dia tenaga baru kan. Okey, itulah tadi tentang berita-berita panas yang kami temui di Gurun Kedah. Gurun tempat panas kan? Macam itulah. Okey, Modenas ni sebenarnya syarikat ni unik. Dia masih, walaupun dia dengan Kawasaki sekarang, sebenarnya dia masih ada JV ataupun kerjasama dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya, Elegant, dia masih JV dengan Kymco. Dia ada Bajaj untuk menjual Pulsar dan juga Domina. Dia ada juga rakan-rakan niaga lain untuk parts, untuk enjin yang dia collaborate untuk buat projek-projek dia. Okey. Kenapa macam ni pula ni? Tak boleh buat sendiri ke? Tak reti ke? Dia macam ni tuan-tuan. Bisnes otomotif ni sangat kompetitif. Apalagi bisnes motosikal. Kita ada banyak pesaing daripada China, daripada India apa semua. Kalau Modenas berdiri sendiri, kemungkinan dia dah kiok dah sekarang. Dia tak mampu dah nak buat sendiri. Jadi, mencari partner yang betul membolehkan sesebuah syarikat itu terus survive. Contohnya Proton lah. Kalau dia tak jumpa Geely, takkan kita nak tengok lipas je. Lipas terbang, lipas masuk air kan? Muncul lah ada Geely, dapatlah kita tengok X70, X50, kemudian adalah lagi tu X90, X100, X123 apa semualah. Okey. Jadi begitulah dia tuan-tuan, pada hari ini akan datang kita dapat menyaksikan Modenas Ninja 250. Kau pakai motor apa, Bat? Modenas Ninja. Kau pakai motor apa? Modenas GTR. Kod-kod lah ada Modenas GTR kan? Kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang like, butang share, butang subscribe dan juga butang lonceng. Dan jangan lupa, Mekanika juga sudah ada TikTok. Tolonglah follow.